Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Berjumpa kita sekali lagi dalam pembelajaran pada hari ini. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang subjek Bahasa Melayu tahun 1. Pada pagi ini, kita akan mempelajari tentang topik beginilah caranya. Untuk pembelajaran pada pagi ini, cikgu akan membimbing murid cara-cara untuk menulis karangan. Seperti biasa, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi pembelajaran pada pagi ini, kita akan ketahui dulu apakah objektif pembelajarannya. Pada akhir pelajaran, cikgu harap murid dapat yang pertama, menulis karangan berdasarkan gambar dan ayat. Dan objektif kedua, murid dapat menghasilkan 5 perenggan penulisan berdasarkan gambar dan frasa yang diberi. Baiklah, murid boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu muka surat 73. Di mana dalam buku teks ini menunjukkan satu karangan yang lengkap dengan tajuk, pendahuluan isi penting dan juga penutup. Pada pagi ini kita akan mempelajari untuk menulis karangan berdasarkan gambar dan ayat. Terlebih dahulu kita akan mengetahui cara menulis karangan. Setiap karangan mesti ada yang pertama tajuk, pengenalan, isi-isi dan yang terakhir sekali adalah penutup. Pada muka surat 73 ini, di manakah tajuknya? Baiklah. Tajuk biasanya akan terdapat di hadapan cerita tersebut. Pada pagi ini dan pada muka surat 73, tajuk karangan kita adalah beginilah caranya. Pengenalan pula adalah bahagian kedua ini. Ini merupakan pengenalan tentang karangan. Isi-isinya pula ialah bahagian tengah karangan tersebut. Seperti yang kita dapat lihat di sini, 5 gambar ini dan 5 ayat ini merupakan isi dalam karangan pada muka surat 73, iaitu perkara yang ingin disampaikan dalam sesebuah ataupun sesuatu karangan. Yang terakhir, penutupnya berada di akhir karangan tersebut. Seterusnya, murid-murid masih lagi merujuk pada buku teks Bahasa Melayu muka surat 73, di mana kita akan membaca cerita tentang Puan Harlina dan anak-anaknya. Tajuk cerita ataupun tajuk karangan ini adalah beginilah caranya. Ini merupakan pendahuluan ataupun permulaan karangan. Puan Harlina memegang tangan anak-anaknya. Mereka hendak melintas jalan raya. Mereka mengamalkan 5 langkah melintas dengan selamatnya. Mari kita ketahui apakah 5 langkah melintas dengan selamat. Mula-mula, Puan Harlina dan anak-anaknya berhenti di bahu jalan. Gambar pertama menunjukkan langkah pertama. Langkah pertama, kita hendaklah berhenti di bahu jalan. Langkah kedua, selepas itu mereka melihat ke kanan
dan ke kiri. Kemudian, mereka melihat ke kanan semula. Gambar ini menunjukkan langkah kedua. Seterusnya, mereka mendengar bunyi kenderaan yang datang. Gambar ini menunjukkan langkah ketiga. Apakah langkah yang keempat? Langkah keempat, sebelum melintas jalan raya, mereka berfikir terlebih dahulu. Maksudnya di sini mereka berfikir sama ada selamat ataupun tidak selamat untuk melintas. Dan langkah terakhir, mereka berwaspada dan berhati-hati semasa melintas jalan raya. Penutup karangan, akhirnya Puan Harlina dan anak-anaknya dapat melintas jalan raya dengan selamatnya. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan melihat buku aktiviti kamu. Kamu boleh merujuk buku aktiviti muka surat 82 dan 83. Pada muka surat ini terdapat 6 gambar. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima dan gambar keenam. Caranya, kamu hendaklah mengikut urutan berdasarkan nombor pada setiap gambar dan juga mengikut urutan berdasarkan anak panah yang telah diberi. Gambar pertama, cermat pasti selamat. Ini adalah tajuknya. Dan gambar pertama menunjukkan tentang pendahuluan. Kami sekeluarga hendak pergi berkelah di Pantai Merdeka. Gambar kedua, di sini telah diberi frasa pada setiap gambar. Frasa yang kedua pada gambar kedua ialah memeriksa tayar kereta. Sebelum bertolak, ayah memeriksa tayar kereta. Kamu hendaklah menggunakan frasa yang telah diberi untuk menyambungkan ayat pada muka surat 82 dan 83 ini. Seterusnya, kita lihat pada gambar ketiga, frasa yang diberi ialah masuk ke dalam kereta. Ayatnya, selepas itu kami masuk ke dalam kereta. Jangan lupa pada akhir ayat mesti ada tanda nokta. Seterusnya, gambar keempat. Gambar keempat, frasa yang telah diberi ialah memakai tali pinggang keledar. Jadi ayatnya, kami memakai tali pinggang keledar demi keselamatan. Seterusnya, kita lihat gambar kelima. Gambar kelima, frasa yang telah diberi ialah memandu dengan cermat dan berhati-hati. Ayatnya, ayah memandu dengan cermat dan berhati-hati. Pada akhir ayat mesti ada tanda nokta. Dan yang terakhir, kita lihat gambar yang keenam. Frasa yang diberi ialah lampu isyarat merah bernyala. Ayatnya, ayah mematuhi undang-undang jalan raya. Ayah akan berhenti apabila lampu isyarat merah bernyala.
Baiklah murid-murid, di bawah ini adalah penutup bagi karangan ini. Penutupnya ialah, akhirnya kami tiba di Pantai Merdeka dengan selamatnya. Kami berkelah dengan gembiranya. Seterusnya, kita lihat buku aktiviti muka surat 84. Pada muka surat ini, kamu dikehendaki untuk melengkapkan karangan berdasarkan gambar dan frasa yang telah diberi pada setiap gambar. Tajuk karangan ini adalah Menunggang Motosikal dengan Selamatnya. Mari kita baca bersama. Saya hendak pergi ke sekolah. Untuk ayat pertama, kita merujuk pada gambar pertama dan frasa pertama. Frasa pertama telah digunakan untuk ayat pertama, iaitu pergi ke sekolah. Seterusnya, ayah menghantar saya dengan motosikalnya. Motosikal ayah dilengkapi dengan. Untuk mendapatkan jawapan ini, kita merujuk pada gambar kedua yang mengandungi frasa brek, lampu, cermin sisi. Jadi ayatnya ialah motosikal ayah dilengkapi dengan brek, lampu hadapan dan belakang serta cermin pandang sisi. Sebelum menunggang motosikal, kami memakai topi keledar. Ini menunjukkan gambar dan juga frasa yang ketiga. Kita teruskan lagi. Ayah menunggang motosikalnya dengan cermatnya dan berhati-hati. Akhirnya, untuk mendapat jawapan yang terakhir, kita merujuk pada gambar dan juga frasa yang terakhir. Akhirnya, kami tiba di hadapan sekolah dengan selamatnya. Baiklah murid-murid, sekian saja pembelajaran kita pada pagi ini. Selamat menyiapkan tugasan yang telah diberi. Terima kasih atas kerjasama dan juga kehadiran kamu pada pagi ini. Semoga kita akan berjumpa lagi pada hari lain untuk PDPR seterusnya. Assalamualaikum dan terima kasih. Bye.